Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk dalam subtopik yang ke-6 dalam bab reka bentuk elektronik. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan juga litar output. Sebelum tu kita tengok dulu apa itu pengaturcaraan. Pengaturcaraan ni merupakan satu set tata cara arahan kepada mikropengawal untuk mikropengawal memproses isyarat input dan menghasilkan isyarat output untuk melaksanakan arahan. Okey, melaksanakan arahan tu macam mana? Ini contoh litar penyambungan dalam subtopik 5 yang telah kita buat, iaitu litar diod pemancar cahaya berkelip. Jadi dia akan melaksanakan arahan seperti contoh, dia akan diod ini akan berkelip dengan selang masa 1 saat. Okey, itu adalah pengaturcaraan. Seterusnya kita tengok fungsi asas arahan atau cara perisian. Okey, dekat dalam magnet code kita still guna magnet code M10. Okay, kalau kita tekan tambah akan keluar kumpulan-kumpulan arahan. Hari ini kita akan guna controller input output, decision dan juga ada. Okey, untuk controller input output ni kita ada di out 1 sama dengan on. Bermaksud dekat sini adalah arahan ni adalah berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan di out. Kalau di out maksud di out 1 dia akan matikan di out 1. Kalau di out 2 dia akan matikan di out 2. Dia akan mati atau hidupkan di out tu. Okey. Seterusnya kita tengok pula apa itu fungsi read controller. Read controller ni adalah untuk membaca semua nilai peranti input daripada papan litar elektronik. Kalau kita ada guna peranti input, read controller ni wajib kita guna sebagai arahan dalam pengaturcaraan kita. Okey, seterusnya kita tengok dalam bahagian decision pula. Dalam bahagian decision ni hanya ada arahan if. Okey, arahan untuk and if ni fungsi dia adalah untuk kita nak tamatkan arahan if seperti ini dan juga ini. Kalau kita ada arahan if seperti ini, kita wajib guna arahan and if. Okey, dekat sini kita ada arahan atau cara if c_n in 1 sama dengan kosong. Fungsinya adalah bila kita guna peranti input analog, kita kena guna arahan ini. Okey, seterusnya if c_d in 1 sama dengan 1. 1 ni kita boleh ubah sama ada 1 ataupun kosong. 1 bermaksud on bagi digital, kalau kosong bermaksud off. Okey, kalau kita guna arahan ni kita guna pada peranti input digital. Okey, seterusnya kita tengok pula fungsi simbol yang ada dekat dalam magnet code M10 ni. Okey, kalau kita nampak dekat sini ada 3 titik atas ni. Jadi kalau kita tekan tambah, ada kan banyak-banyak ni. So kita akan tengok apa fungsinya. Yang pertama adalah run. Run ni fungsinya di mana kalau kita dah masukkan arahan, jadi arahan ni kita nak pindahkan kepada mikropengawal. Jadi fungsi run ni adalah untuk memindahkan arahan pengaturcaraan yang telah kita bina kepada papan litar mikropengawal. Itu fungsi run. Seterusnya adalah clear all. Fungsi clear all ni adalah untuk memadam ke semua pengaturcaraan yang telah kita bina pada ruangan halaman home ni. Seterusnya adalah open project. Open project ni untuk kita nak buka projek yang telah kita simpan. Okay, save project ni kita nak simpan pengaturcaraan yang telah kita bina. Okay, kalau kita tekan save project ni akan keluar satu lagi pop up. Awak kena masukkan contohnya macam awak simpan dokumen. Macam itulah kita save pengaturcaraan. Kita nak save pengaturcaraan, kita kena namakan dokumen tersebut. Itu adalah save project. Seterusnya adalah delete project. Delete project ni kalau awak nak buang projek yang telah awak simpan tadi. Seterusnya kita tengok macam mana nak masukkan, nak padam dan nak ubah sesuai arahan atau cara. Okey, ini adalah cara nak masukkan arahan atau cara. Macam mana kita nak masukkan arahan atau cara ni adalah dengan kan ada
tambah sebelah atas ni kan. So kita tekan, kemudian ada kumpulan-kumpulan arahan. Jadi kita pilih, contoh kita pilih controller input output. Okay, dekat dalam controller input output ni ada arahan-arahannya kan. Okey, macam mana kita nak masukkan arahan ni? Ada dua cara, iaitu kita ada dua cara di mana kita tekan arahan tersebut, kemudian kita tekan arahan apa yang kita nak, kemudian kita tekan tanda right sebelah kanan atas tu. Okey, sebelah kanan atas. Okey. Kemudian nampak tak command edit belah bawah tu bermaksud kita dah masukkan arahan tersebut dekat halaman home. Okey, seterusnya cara yang kedua adalah dengan kita tekan dalam 2 saat lah dekat arahan tersebut. Kemudian arahan tersebut akan keluar pada halaman home kita. Okey, itu adalah dua cara macam mana kita nak masukkan arahan. Okey, kalau kita nak tengok arahan yang kita dah masukkan, kita tekan anak panah sebelah kiri atas ni. Nanti kita akan pergi kepada paparan home. Okey, itu adalah macam mana cara kita nak masukkan arahan dekat dalam magnet code M10 ni. Okey, seterusnya kita tengok macam mana pula cara nak padam arahan atur cara. Contoh dekat sini kita tak nak arahan nombor 3 dan juga nombor 2. So dekat sebelah kanan ni ada kotak 4 segi kecil lah kan. Okey, so kita tik dekat situ. Kita tik dekat mana arahan yang kita tak nak. Okey, contoh 2 dan 3. Dan nampak tak ada ikon tong sampah ni kan. So kita tekan je ikon tong sampah tu. Jadi arahan yang kita tak nak akan dipadamkan. Macam ni kita tekan je OK untuk kita padam arahan tersebut. Jadi arahan pun dah dipadam. Okey, macam tu. Itu adalah cara kita nak padam arahan atur cara. Seterusnya, macam mana kita nak ubah suai pula arahan atur cara kan. Okey, macam mana kita nak ubah suai arahan atur cara ni adalah di mana kita nak ubah on ni jadi off, di out 1 kita nak tukar kepada di out 2 ke di out 3 kan. Contohnya kita tekan dekat arahan ni selama 2 saat, kemudian ada keluar pop out. Pop out ni dekat situlah, dekat sini kita akan tukar. Kita nak ubah suai arahan atau cara kita. Contoh di out ni ada banyak lagi pilihan. So kita boleh pilih lah. Contoh kita ambil di out 2. So kita tekan di out 2. Okay, kita tekan di out 2. Yang ini kita boleh tukar kepada off. Bergantung. So kita tekan update untuk kita ubah. So arahan yang kita nak ubah telah pun diubah. Okey, itu cara kita nak ubah suai arahan. Seterusnya, macam mana cara kita nak tulis pengatur caraan mudah. Contoh yang ini adalah untuk kita nak hidupkan sahaja diod pemancar cahaya. So first kita kena buat catatan, iaitu note lah. Note ni hanya sekadar catatan, dia tak masuk, arahan ni dia tak masuk kepada mikro pengawal. Okey, yang kedua barulah kita buat macam mana kita nak hidupkan diod pemancar cahaya. Kita gunakan di out 1 sama dengan on. So bermaksud dekat sini di out ni akan diberikan bekalan kuasa 5 volt pada papan litar. Okey, seterusnya kita tengok macam mana kita nak hidupkan diod pemancar cahaya selama 1 saat dan mati. Okey, first kita buat macam mana cara nak tulis je. First kita tulis note, lepas tu kita masukkan arahan di out 1 sama dengan on, sebab kita nak hidupkan terlebih dahulu diod pemancar cahaya ni. Okey, so kita masukkan arahan di out 1 sama dengan on, bermaksud dekat sini di out akan diberikan bekalan kuasa lah pada litar mikro pengawal. Okey, lepas tu kita masukkan timer sebab kita nak hidupkan dia selama 1 saat. So voltan akan diberikan kepada di out selama 1 saat. So kita nak off, macam mana? Kita berilah arahan di out 1 sama dengan off. So bekalan
bekalan kuasa 5 volt akan diputuskan pada Dout. Okey, seterusnya macam mana kita nak tulis pula pengatur caraan untuk diod pemancar cahaya berkelip selang 1 saat secara berterusan. Macam mana secara berterusan ni? Okey, ni stepnya sama je macam tadi kita buat untuk berkelip tadi tu kan. So macam mana kita nak buat secara berterusan tu, kita just tambah goto sama dengan 1. Goto sama dengan 1 ni bermaksud dia akan ulang pada arahan baris nombor 1. Jadi daripada 1, jadi goto ni akan ulang arahan daripada 1 sampai ke bawah, sehingga dia akan ulang sehingga kita putuskan bekalan. Itu adalah cara macam mana kita nak buat secara berterusan. Okey, seterusnya kita tengok syarat pengatur caraan ni. Yang first, of course, kita kena letak note untuk diri kita juga. Okey, untuk memudahkan kita, kita tahulah apa yang kita akan buat untuk arahan. Okey, seterusnya kita kena letak read controller sebab kita gunakan litar input. Kalau kita tak guna litar input, tak payah letak read controller ni. Sebab read controller ni akan membaca nilai peranti input apa yang kita akan guna. Okey, read controller ni ada pada kumpulan arahan controller input output. Seterusnya decision ni di mana fungsi dia adalah arahan kita guna berdasarkan tempat peranti input digunakan pada mikro pengawal. Okey, contoh C underscore kita guna mikro pengawal analog input 1. Jadi kita tulislah dekat sini C underscore A in 1 sama dengan apa-apa-apa. Macam tu. Seterusnya adalah, ini adalah untuk arahan untuk kita kawal output berdasarkan tujuan yang hendak kita lakukan. Contoh kalau kita nak buat berkelip, lampu LED berkelip, so kita buatlah arahan di out 1 sama dengan 1. Lepas tu kita letak timer 1 second. Lepas tu kita letak di out 1 sama dengan off pula. Untuk kita nak buat dia berkelip lah contohnya. Okey, so kita tengok pula and if. And if ni wajib kalau kita guna arahan if. Kalau kita guna arahan if, wajib kita guna arahan and if untuk kita tamatkan arahan if tersebut. Dan yang terakhir, kita kena guna goto sama dengan 1 jika kita kena guna goto sama dengan 1 sebagai pelengkap pengatur caraan kita. Sebab goto sama dengan 1 ni, dia akan ulang arahan pada baris nombor 1. Okey, ini adalah macam mana kita nak tulis pula, macam mana kita nak tulis pengatur caraan berdasarkan penyambungan litar input digital dan juga litar output. Okey, ini adalah kita buat untuk litar input digital. Sebab projek diod pemancar cahaya berkelip ni kan kita guna switch tekan tutup kan. So switch tekan tutup adalah peranti input digital. Okey, first kita kena buat node. Contoh node LED berkelip. Node ni dia takkan pergi, arahan ni dia takkan masuk kepada mikro pengawal pun. Dia hanyalah sekadar catatan. Okey, yang kedua, kita wajib guna sebab kita ada guna peranti input. Kalau tak ada, barulah kita buang arahan nombor 2 ni. Okey, selepas je kita dah masukkan arahan ni, jadi arahan ni telah dibaca dan dia akan proses ke next arahan, iaitu baris yang ketiga. Baris yang ketiga ni kita masukkanlah if C underscore, disebabkan kita guna input digital, so kita kena tulislah digital input D in 1 sama dengan 1. So kalau kita nak dia on, so kita tulislah 1. Kalau D out 1 sama dengan on, so dekat sini D out ni akan diberikan bekalan kuasa 5 volt pada papan litar elektronik. Kemudian dia akan pergi arahan seterusnya, iaitu timer sama dengan 1 second. Jadi D out ni akan diberikan bekalan kuasa 5 volt pada papan litar selama 1 saat. Kemudian
di out tersebut akan off. Kalau kita beri arahan di out 1 sama dengan off, so dia akan off selama 1 saat. Jadi di out 1 ni akan terputus bekalan 5 volt lah selama 1 saat. Kemudian kita ada arahan goto sama dengan 4 untuk kita buat ianya berkelip, sebab kita nak buat diode pemancar cahaya berkelip kan. So kita kena letak lah goto sama dengan 4 sebab kita nak ulang arahan daripada baris nombor 3 hinggalah nombor 8. Goto sama dengan 4 ni dia akan ulang arahan daripada nombor 3 pula. Dia akan ulang arahan daripada baris nombor 4 hinggalah nombor 8. Dia akan ulang sehingga kita putuskan bekalan, kita cabut bateri pada litar penyambungan kita kan. Kita cabut bateri, so dia akan stop lah, dia tak akan ulang dah. Jadi diode pemancar cahaya akan tutup dan dia akan pergi seterusnya. Arahan seterusnya itu NIF. NIF ni untuk kita tamatkan arahan if dan goto. Goto ni di mana kalau kita dah tutup, kita dah tamatkan bekalan, jadi goto ni akan pergi kepada arahan nombor 1 apabila kita masukkan bekalan kuasa. Okey, itu adalah macam mana kita nak tulis pengatur caraan kalau kita guna litar input digital. Kalau kita guna litar input analog, ini adalah caranya. First kali kita kena masukkan node, kemudian read controller ni wajib sebab kita ada litar input. Kemudian ini berlainan dengan digital dengan litar input digital. Okey, kalau litar input analog kita gunakan A in. Contoh kalau kita guna dekat board kita guna A in 1, so A in 1 lah. Kalau A in 2 kita tulis A in 2. Okey, kalau macam baris ketiga ni, jika kecerahan dikesan oleh penderia cahaya dengan parameter lebih daripada 150, maka arahan akan dipindahkan kepada 4. Okey, arahan akan dipindahkan ke baris nombor 4. Jika sebaliknya, jika dia tak sampai pun, jika kurang lah, maknanya kurang daripada 150 ni, arahan akan pergi kepada baris nombor 6. Okey, ini adalah NIF. NIF ni di mana kita nak tamatkan arahan yang ini, if yang ini. Seterusnya nombor 6 ni. Nombor 6 ni di mana fungsi dia dia akan jika kecerahan dikesan adalah parameter dia kurang ataupun sama dengan 150, arahan akan dipindahkan kepada baris nombor 7, iaitu di out 1 akan off, bermaksud lampu akan off lah. Dan NIF. NIF ni kita guna untuk kita tamatkan arahan if ni. Kalau yang ni arahan if yang atas, yang NIF ni kita tamatkan untuk arahan if yang baris ke-6. Dan kemudian kita gunakan goto untuk lengkapkan syarat pengatur caraan, dan dia akan kembalikan arahan ni kepada baris nombor 1. Okey, untuk langkah menulis pengatur caraan dan macam mana kita nak pindahkan arahan tersebut dekat dalam mikro pengawal ni adalah, okey, ini adalah contoh pengatur caraan untuk litar berkelip, LED litar berkelip. So, ini kita dah masukkan, okey, ini dah masukkan lah arahan-arahannya kan. So atur cara dah pun dibina. Kemudian macam mana kita nak masukkan, kita nak pindahkan arahan ni kepada mikro pengawal. Tadi kita dah tahu fungsi run kan. Jadi kita akan, titik 3 ni kita tekan dan kemudian ada run ni. Run tadi fungsi dia untuk kita pindahkan pengatur caraan kita kepada mikro pengawal. Lepas kita tekan run ni, akan keluar adalah arahan-arahannya. Awak kena ikut. Awak kena pastikan awak punya board on. Maksudnya dah dimasukkan power supply. Lepas tu awak kena, selepas awak tekan run dekat bawah ni, lepas je awak tekan run, ada run belah bawah ni,
Okay, run bawah ni akan keluar satu pop-up di mana awak kena pairing device Bluetooth modul awak ni. Awak kena pairing device Bluetooth awak ni, kemudian awak kena masukkan pin, iaitu pin tu adalah 1, 2, 3, 4. Pin ni adalah sama je kepada semua jenis Bluetooth modul. Okey, selepas je awak dah pairing, jadi arahan pengaturcaraan telah dimasukkan kepada mikro pengawal. Okey, contohnya macam ni. Ini adalah di mana di mana arahan telah dimasukkan ke dalam bot mikro pengawal. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok ni. Arahan telah dimasukkan. Kemudian kita tengok adakah ianya berfungsi ataupun tidak. Adakah arahan yang kita beri tu adakah betul ataupun tidak. Contoh, kita tekan di mana LED, kita tekan switch tekan tutup, LED akan on dan juga off. Jadi kita tengok dekat sini, bermaksud pengaturcaraan yang kita bina berhasil kepada litar penyambungan yang kita dah buat pada topik 5. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih semua.